Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah jualah timur dan barat. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Ke arah mana pun kamu melihat, kamu berpaling, kamu menoleh, kamu akan mendapati wajah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Hari ini insya-Allah kita akan kongsikan nama Allah Al-Wasi' yang membawa erti Allah yang maha luas. Tetapi ada juga beberapa makna lain di sebalik perkataan wasi' yang datang daripada huruf akar waw, sin dan juga ain. Yang mana ada beberapa perkataan itu secara umumnya dia lawan kepada maksud kesempitan dan kesulitan. Mari kita lihat beberapa perkataan yang lawan kepada kesempitan dan kesulitan. Yang pertama luas tadi itulah. Wasi' luas. Yang kedua kaya. Ketika Allah menceritakan tentang infak, tentang rezeki, Allah menggunakan nama Allah Al-Wasi' ini untuk memberikan gambaran rezeki Allah itu luas. So dari sudut kekayaan, dari sudut limpahan kurnia Allah itu luas. Yang kedua mampu. Yang ketiga meliputi segala sesuatu. Contohnya dalam surah Al-A'raf. Sebelum itu ayat yang pertama tadi kita bacakan tadi daripada surah Al-Baqarah ayat 115 di mana Allah menyebut kemana pun kamu melihat kamu akan mendapati wajah Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama menyebut bahawa wasi' ini ada banyak dimensi macam yang kita sebut tadi, rezeki, rahmat, keampunan, ilmu. Jadi kemana pun kita lihat, kemana pun kita pandang, kita akan mendapati ilmu Allah ada di situ, rahmat Allah ada di situ, keampunan Allah ada di situ. Ia meliputi segala sesuatu, keseluruhan, segenap penjuru kehidupan manusia. Wasi', Allah maha luas, Allah maha meliputi. Dan dalam surah Al-A'raf 156, kalau saudara-saudari berkesempatan boleh buka dan lihat ayat ni agak panjang, tapi kita nak highlight bahagian yang berkaitan dengan nama Allah Al-Wasi' ini ketika Allah menyebut qala azabi usibu bihi man asya. Adapun azab aku ni aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu, setiap sesuatu meliputi. Demikian juga dalam tempat lain surah An-Najm surah yang ke-53 Allah kata Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu itu, Rabb kamu itu, wasi'ul maghfirah, maha luas keampunannya. Datanglah manusia hamba dengan dosa yang sebesar mana, setinggi mana pun, keampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada dosa yang mampu manusia lakukan. Dan kita biasa mendengar tentang rezeki, keampunan dan rahmat, dan kalau boleh kali ini kita cuba tumpukan kepada satu aspek yang mungkin jarang diperkatakan, tetapi nama Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan, sifat Allah disebutkan dalam konteks apabila pasangan suami isteri tiba ke satu poin terpaksa bercerai. Okey. Secara umumnya mungkin ada stigma masyarakat terhadap perceraian, tetapi kalau kita hayati dan fahami, sebenarnya rahmat dalam agama kita ni ada option untuk keluar daripada satu perkahwinan yang tidak lagi dapat dipertahankan, yang tidak lagi dapat diteruskan. Kerana sewaktu saya terlibat membuat kajian tentang implikasi perundangan akibat pemelukan Islam, misalnya apabila satu orang tu dia masuk Islam, apa berlaku pada perkahwinan dia, kepada anak-anak dia, harta dia dan sebagainya. Masa tu baru saya discover rupanya ada agama-agama yang tidak ada option untuk berlaku perceraian, ataupun ada period tertentu yang di lock. Kalau sengsara dalam period tu, kena sabar, tak ada option, tak ada jalan keluar. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya ia bukanlah satu perkara yang kita inginkan, digalakkan, sama sekali tidak. Tetapi apabila tiba ke satu titik, contohnya tidak ada keserasian ataupun pertengkaran yang tidak berkesudahan, ataupun ada berlaku penderaan, berlaku kezaliman dalam perkahwinan, tentunya perceraian, perpisahan itu adalah satu jalan keluar. Dan Allah kata dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat ke-130, Allah kata wa in yatafarraqa, apabila jika keduanya bercerai, yughni Allahu kullam min sa'atih, Allah akan cukupkan keperluan masing-masing dari limpah kurnianya.
Allah akan luaskan rezeki mereka. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan Allah maha luas limpah kurnianya, dan tengok Allah pairkan dengan hakima, bijaksana. Kerana kadang-kadang satu lapis kan, kita sekarang ni dimomokkan dengan banyak berita-berita pergolakan rumah tangga, sama ada selebriti, artis ataupun sesiapa sahajalah, dan ada macam-macam drama lah yang timbul daripada situ. Dan semua berita-berita ini kadang-kadang tidak memberikan perspektif penuh kisah yang saksama. Jadi Allah SWT kata Allah maha luas dan Allah juga maha bijaksana. Allah tahu keadaan dan situasi yang dihadapi oleh sesuatu pasangan yang terpaksa berpisah. Sebab itu bukanlah pengakhiran apabila berlaku perpisahan. Allah kata maha luas. Allah akan temukan dengan pasangan yang mungkin lagi baik. Ada orang yang rezekinya dibukakan selepas itu untuk kehidupan yang lebih baik. Allah maha luas. Allah meliputi, dan termasuk rezekinya, rahmatnya. So jangan putus asa daripada rahmat Allah SWT. Kerana perceraian ini salah satu episod ataupun pengalaman yang saya yakin bukan mudah. Dia traumatik, dia memberikan kesan yang mendalam kepada perasaan. Tetapi di dalam konteks Islam, di dalam ayat Al-Quran, Allah SWT memberikan keyakinan dan memberikan jaminan. Jangan risau, rezeki kamu semua itu Allah SWT yang cukupkan. Bahkan surah ataupun ayat 1000 dinar yang orang letak di kedai-kedai sebahagiannya, kononnya menjemput rezeki. Ayat tu, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu sebenarnya dalam konteks berlaku perceraian tu, ayat tentang rezeki datang daripada jalan-jalan yang tak disangka apabila kita bertakwa, dan seterusnya. Jadi ada sudut yang kita mesti lihat secara saksama, tidak sepanjang waktu ataupun secara pukal perpisahan itu buruk ataupun negatif. Ada juga sudut positifnya, dan itu semua adalah urusan yang bertepatan dengan keadaan orang-orang yang terlibat. Jangan kita pula tumpang sensasikan berita orang lain yang bergolak rumah tangga, dan kita pula sibuk menghukum dalam keadaan kita tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Dan ada satu lagi yang menarik juga apabila saya membaca dan research tentang nama Allah Al-Wasi'. Yang luas ini adalah apa yang disebutkan di dalam surah Al-Dhariyat, surah yang ke-51 ayat yang ke-47. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan kami, with our power. Wa inna lamusi'un, dan kami meluaskannya. Kami meluaskannya. Dan rupanya ada kajian dalam perkembangan terkini dalam sains angkasa raya bahawa ada satu teori yang disebut sebagai expanding universe, yang mana mereka mendapati alam semesta ini macam satu belon yang ditiup dan ia sedang berkembang semakin besar dan semakin luas dari masa ke semasa. Dan itu juga dikaitkan dengan nama Allah Al-Wasi' dalam surah tersebut. Dan sebagai bekal untuk kita ambil daripada mengenal nama Allah Al-Wasi' ini, mungkin ada satu kisah yang menarik dikongsikan oleh Ustazah Jinan Yusof dalam bukunya tentang nama-nama Allah. Beliau menyebut satu hari ada orang menulis surat kepada Imam Malik. Dia tengok Imam Malik ni sibuk mengajar, belajar, pakai pakaian yang cantik, yang sesuai dengan seorang guru lah. Dia tulis surat dan dia kata dekat Imam Malik, engkau ni sepatutnya banyakkan berpuasa pada waktu siang dan solat pada waktu malam. Dan dia macam kritik lah Imam Malik menggunakan pakaian yang indah. Imam Malik rahimahullah, imam yang yang ada di Madinah, menulis balik surat tersebut menjawab, memuji bahawa Allah Subhanahu wa taala mengagihkan rezeki ni sama juga mengagihkan amal-amal baik ni. Ada orang yang Allah rezekikan, dia mudahkan dia untuk berpuasa pada waktu siang dan solat pada waktu malam, seperti orang yang menuliskan surat ni.
Tetapi Allah juga rezekikan orang lain seperti Imam Malik misalnya yang cintakan ilmu, suka mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Jadi daripada kisah ni kita belajar bahawa salah satu cara untuk kita appreciate nama Allah Al-Wasi' adalah dengan kita melihat jalan-jalan untuk menyumbang kepada Islam, untuk mengajak manusia kepada Allah itu sangatlah luas. Bukan mesti belajar agama dan mengajar agama sahaja cara satu-satunya untuk mengajak manusia kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita talents yang pelbagai. Kita ada mauhibah, kan, kita pernah cerita dulu nama Allah Al-Wahhab. Kita ada talents yang dalam bentuk menulis, ada orang yang pandai melukis, ada orang yang pandai menyanyi, ada orang yang pandai menulis puisi dan pelbagai lagi, pandai memasak, pandai bertukang dan lain-lain. Sebenarnya semua itu, walaupun kita secara selapis kata macam mana nak sumbang untuk Islam ni, ini macam tak ada kaitan. Semua itu ada jalan-jalan macam mana kita boleh ajak manusia kepada Allah, bagaimana kita boleh menggunakan talents itu untuk berkhidmat kepada manusia, membantu mereka dan mengajak mereka semua menuju kepada Allah Al-Wasi', Tuhan yang maha luas. Dan demikian juga kita perlulah menjadi orang yang apabila kita jumpa orang dalam kesempitan, apabila kita jumpa orang yang bergelumang dalam dosa, dalam perkara-perkara maksiat, kita mesti jadi orang yang mengingatkan mereka tentang keluasan rahmat dan keluasan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kenal, kita belajar nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wasi', kita mesti sampaikan kepada mereka. Ataupun orang yang struggle dengan menuntut ilmu, kita beritahu kepada mereka ilmu Allah luas. Kamu mungkin tak power dekat sini, tapi kamu mungkin power dalam angle yang lain. Kita bukakan supaya manusia dapat melihat keluasan segala segi dimensi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk rahmat, kasih sayang, keampunan, ilmu, rezeki dan sebagainya. Sekian untuk kali ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.